Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Museum Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalam. Jaket ini dia perbuat dari kulit harimau bintang. Memakai pakaian ini menimbulkan kesaktian kepada pahlawan. Hanya pahlawan yang hebat boleh memakai pakaian ini. Inilah baju perang. Suatu ketika dahulu, terdapat banyak peperangan di Sarawak sebelum menjadi tanah harmoni yang boleh didiami oleh semua. Keharmonian etnik di Sarawak kini ialah atas sikap toleransi masyarakat yang lebih suka untuk berbincang dan berdamai. Peperangan sudah pasti tidak disenangi oleh semua penduduk kerana banyak kegiatan sosial dan ekonomi tidak dapat dijalankan. Peperangan berlaku untuk meluaskan tanah dan kerana dendam yang membara. Waktu masa perang dulu, memang banyak pakaian yang mereka pakai. Sunung ini dia dibuat dari, kalau yang pakai berperang tu dari kulit beruang, yang dia pakai tebal sebab kena perang tidak luka lah. Sunung kata kita. Sekarang ni orang pakai ngajat sudah. Kita dengar dari mulut ke mulut sajalah cerita orang tua. Memang dulu kita berperang ini kaum sama kaum, Kenyah dengan Kayan pun ada berperang, Kenyah dengan Kelabit pun ada perang, Kenyah dengan Kayan pun ada perang. Jadi Kenyah ni ada satu bangsa Badang, ada juga berperang dengan bangsa Lahanan, ada perang dengan Iban juga. Selalu. Leo yang merupakan pengkaji sejarah Iban mempunyai kisah bagaimana peristiwa buru kepala bermula. Etnik Iban berperang sekiranya mendapat mimpi. Ini umpama satu seruan dari dewa kepada mereka. Yang tahu saya lah, kalau dulu dia menunjukkan keberanian, satu lagi macam barangkali daripada mimpi, sebab dewa kita pun di Kayangan tu dulu orang Panggau pun dia orang memang dah headhunting dari percaya dulu. So benda tu akan diikuti oleh kita. Yang kita ni dipanggil orang bawah angin sebab kita memang langit, kita di bumi. Dia orang atas angin. Dah dengar cerita dulu, kisah, legenda ke dongeng dia orang ni dulu pahlawan, memang ambil palmusa. Jadi benda tu dah meresap lah dalam budaya dan badan semangat dia orang kan. Ekspedisi Ngayau sudah pasti satu sejarah hitam yang digeruni ramai. Ekspedisi ini mengorbankan banyak nyawa. Ngayau juga menyebabkan beberapa etnik di Sarawak semakin berkurangan seperti Bukitan dan Seru. Etnik Iban yang berhijrah ke Sarawak pada kurun ke-16 juga tidak terlepas daripada perbezaan pendapat antara etnik di Sarawak. Persengketaan ini berpanjangan sehinggalah ekspedisi Ngayau berterusan selama bertahun-tahun lamanya, malah menyebabkan beberapa etnik yang lebih kecil semakin dipinggirkan. Ritual tu memang bagi dia orang untuk terpulang kepada permintaan itu tadi yang saya cakap tadi kan, orang dewa tadi dia cakap kalau you nak tahun ni tanam padi bagus, you kena ada buat ritual ke, bunuh binatang ke, ataupun kalau nak bawa lagi, bagus lagi, tengkorakkan kepala musuh tu untuk menyemah ataupun untuk mendapat restu.
Bukan semuanya kaum di Borneo Sarawak yang mengayau. Yang orang tahu itulah Iban, Kayan, Kelabit, Kenyah. Bidayuh ni dia kurang sebab dia orang yang lebih bertahan. Kita lebih menyerang. Semua orang Ulu ni sama ada punya kriteria. Kesatu dia dorang ini memang pandai ngajat. Kalau orang Ulu ini berperang dia orang yang pandai main ngajat tu. Dia dapat pergi merjok macam itu burung kenyalang, macam itu harimau. Orang Ulu ni dia macam empire. Dia yang punya raja tu memang hero. Tidak pandai luka waktu berperang. Baju perang koleksi Museum Sarawak yang diperbuat daripada kulit harimau bintang ini ialah koleksi penting pada pengkaji ternama Sarawak, Charles Hose. Baju perang yang diperoleh dari Sungai Tinjar ini hanya boleh digunakan oleh pahlawan ternama. Baju perang mempunyai keunikan yang tersendiri mengikut kepercayaan etnik-etnik yang lain. Etnik Melanau misalnya mempunyai kisah tersendiri tentang penggunaan baju perang. Ini agak berbeza dengan etnik lain di Sarawak. Berkenaan dengan bajau iseng. Bajau maksudnya baju. Ianya baju yang gini, sebelah sini merah, yang sebelah ini merah, sini hitam, sini hitam. Disifatkan sebagai baju kebal. Sebelum ianya dijahit, ada mentera-mentera yang dibaca oleh dukun. Dia akan jampi. Mereka menyifatkan yang baju itu tidak lut senjata. Peperangan etnik ini tidaklah meluas sehingga ke kawasan Melanau Matu. Hal ini kerana terdapat kisah pahlawan yang mempertahankan kawasan tersebut daripada perang ngayau. Selalunya pergaduhan etnik dia tak melarat sampai ke kawasan Matu Daro. Dia tak akan melarat ke kawasan Melanau Segalang dan Melanau Jan. Sebab di dalam masyarakat Melanau Jan dan Melanau Segalang ni dia ada dua panglima dia. Kalau Panglima Segalang, nama dia pengisau. Siapa nak ngayau, dia tak akan sampai kawasan tu. Sebab seluruh yang ngayau ni, dia akan berhenti di situ aja lah. Sama juga kalau pergi kawasan Jan, Melanau Matu tu, Panglima dia nama Biji Kenyat. Yang dipanggil Dimong Daran Ulu Jemuring. Maksudnya harimau dahan Ulu Jemuring. Dua-dua ni panglima ni yang menyebabkan etnik lain nak menceroboh dua kawasan besar ni tak dapat diceroboh. Kemudian cuma ada sikit macam tidak puas hati antara dua panglima ni tadi. Cuma yang pengisau ni dia nak cuba ilmu biji kenyat. Dia cabar. Biji kenyat keluarlah. Apabila pengisau ni nak lawan biji kenyat, dia cabar. Dia ada pengaruh tak berbunyi, tak berketik kata orang. Apabila tak berketik, dia tahu dia akan kalah. Dia balik. Cuma yang dicabar ni dia jenis tak nak kelahi lah. Kalau memang kelahi, memang pengisau tu kalah lah. Cuma yang penting, kalau panglima sama panglima, dua panglima meninggal, habislah dalam masyarakat itu nanti. Adapun sejarah hitam persengketaan antara etnik ini banyak mengajar kita bahawa peperangan tidak akan membawa kepada kebaikan, malah membawa lebih banyak bahana. Bumi Sarawak yang dahulunya dipenuhi darah, kini semakin harmoni. Ini semua kerana kebijaksanaan pemimpin-pemimpin pelbagai kaum satu masa dahulu. Seperti kata Tok Nan, jaga tanah tu baik-baik. Bakul yang sangat halus seni anyaman ini diperbuat daripada rotan dan bemban dan dianyam dengan sangat teliti. Kraftangan yang indah ini adalah bakul Bisaya. Etnik Bisaya terkenal dengan kualiti kraf tradisional yang jarang diperkenalkan kepada umum. Bakul Bisaya ini juga dikenali sebagai bidut bijak. Ana Durin
bekas pensyarah dan pengkaji kesenian Sarawak, mempunyai pandangan tentang kesenian anyaman di Sarawak. Beliau menerangkan bahawa Sarawak terdapat banyak kesenian unik yang perlu diambil perhatian oleh pengkaji. Ini kerana nilainya terlalu tinggi. Memang betul, etnik Sarawak memang mempunyai artefak yang indah, cantik. Kita lihat kepada anyaman yang keliling saya ini, memang ada seperti tikar, ada juga seperti Bisaya. Saya nampak memang ada yang satu motif cantik, walaupun kecil tetapi cantik, ia diulang-ulang jadi dia menjadi satu desain yang cantik. Christine yang merupakan orang Bisaya mempunyai kisah tersendiri tentang objek berharga ini. Keluarganya berasal dari etnik Bisaya. Mereka menyimpan warisan turun-temurun. Yang barang berharga bagi Bisaya adalah barang tembaganya. Sebab mun ada yang kini tu pun nyasik sama macam yang lama dulu. Kami orang lebih maunya di rumah pusaka saja untuk mengekalkan benda ya supaya dapat diguna sampai bila-bila turun-temurun macam ni lah. Selain daripada pedagang yang hebat, mereka juga amat mahir dan rajin untuk berbudi kepada tanah melalui pertanian di samping mahir dalam perikanan. Dalam membantu mereka menjalankan aktiviti pertanian, terdapat dua jenis bakul yang digunakan, iaitu untuk lelaki dan wanita. Bakul untuk kegunaan lelaki lebih besar berbanding saging yang digunakan oleh kaum Hawa. Bakul Bisaya unik ini dipanggil saging biduk. Ianya diguna khasnya oleh para wanita untuk membawa barangan benda untuk ritualis, untuk sesuatu upacara. Saging biduk juga diguna semasa mereka menuai hasil huma seperti jagung dan juga padi. Menurut legenda, masyarakat Bisaya berasal daripada 7 orang bersaudara daripada kerajaan Baruni. Mereka adalah Peti Berambai, Si Garamba, Peti Garamba, Peti Runa, Si Maun dan Alak Betatar serta seorang putri tunggal yang dikenali sebagai Siti Duyah. Si Garamba, kekanda kedua, telah berhijrah dengan pengikutnya ke Limbang dan membentuk masyarakat Bisaya Limbang sekarang. Mengikut cerita rakyat, mereka percaya keturunan Sultan Brunei sekarang adalah berasal dari seorang Bisaya yang bernama Alak Betatar. Beliau memeluk agama Islam setelah mengawini seorang putri dari Johor dan menukarkan nama kepada Sultan Muhammad. Dan sekarang orang keturunan Bisaya di Brunei digelar orang dusun dan menetap di daerah Belait dan Tutong. Motif yang terdapat pada bakul Bisaya juga mempunyai daya tarikan tersendiri. Motif yang ada pada bakul ini biasanya diinspirasi daripada tumbuhan yang ada di kawasan sekitar. Mereka malah mempunyai kepercayaan sendiri apabila bercucuk tanam dan penggunaan padi untuk perubatan. Dr. Ipoy menerangkan tentang bagaimana untuk membezakan bakul untuk kegunaan lelaki dan wanita. Motif flora yang ada pada bakul ini biasanya berkait rapat dengan cara hidup etnik Bisaya. Motif yang digunakan untuk menghias bakul ini melambangkan paku pakis dan juga sulur ataupun tendrils yang selalu diambil sebagai makanan ataupun lauk bagi orang Bisaya. Ada lelaki itu ada yang lain seperti lasuk.
lebih besar yang dibuat daripada dahan rumbia dan sebagainya, lebih besar dan tinggi. Ya, itu yang dibawa oleh pihak lelaki. Bakul Bisaya ini dipercayai berasal dari Long Linai, Limbang. Kebiasaannya dipasangkan dengan satu penutup tembaga apabila digunakan. Nilai kesenian halus yang ada pada artifak bernilai ini tiada tolok tandingnya. Selain itu, ia digunakan dalam majlis-majlis istiadat. Fungsinya sama seperti beg tangan pada zaman sekarang. Pakai nyangkah beras biasanya mun orang meninggal mengikut kepercayaan lah mesti ngembak beras pergi ke tempat orang meninggal tadi lah. Bakul tradisional ini sudah pasti menjadi khazanah berharga kepada masyarakat Bisaya. Inilah bukti orang Bisaya sebagai satu etnik yang mementingkan nilai seni yang tinggi. Hasil kraft tangan selalunya membawa kepentingan kebudayaan atau keagamaan. Bisaya juga merupakan etnik yang mempunyai seni kraft yang bermutu tinggi, malah dianggap menyamai nilai beg tangan berharga pada hari ini. Kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui detik kematian. Mengikut kepercayaan animisme di Sarawak, perjalanan ke alam lain ialah satu perjalanan yang panjang dan mencabar. Untuk menghadapi dunia abadi ini, si mati perlulah membawa bekal. Antara bekal yang perlu dibawa adalah dayung belian. Belian, sejenis pokok yang mempunyai daya ketahanan yang tinggi. Kayu belian ini sangat berkualiti tinggi dan hanya golongan aristokrat sahaja yang mampu memilikinya. Terdapat 2 jenis belian yang boleh didapati di Sarawak. Dayung means paddle, which is usually used with longboat, and belian is a type of wood that is used to make the paddle itself. Belian can be classified into 2 types. One is the type of the belian tree itself, which is a solid wood, and second type of belian belongs to the Malanggangai species. The difference with Malanggangai is that it contains lesser particles of belian in the wood itself. The reason for choosing belian for making the paddle is, first of all, due to the wood itself actually can be kept or used by the owner for a longer period, and secondly, belian is hardly attacked by the pest, which is the termites, and thirdly, belian has higher resistance when it comes in contact with water, hence it is suitable to be used to make paddles. Kayu ini bukan sahaja bermanfaat semasa hidup, malah digunakan untuk upacara kematian. Dalam beberapa keadaan, kayu ini digunakan dalam pembuatan objek berkaitan kematian seperti keliring. Terdapat pelbagai ukiran yang menggunakan kayu belian ni yang memainkan peranan yang sangat penting dalam budaya orang Melayu itu sendiri. Contohnya ialah ukiran untuk menandakan kematian. Ramai yang mengenali terdapatnya ukiran kayu keliring. Keliring ni satu ukiran daripada kayu belian yang solid yang dipenuhi dengan ukiran. Itu dinamakan keliring atau kelideng. For some group who practice secondary burial, paddles are actually considered as grave goods. In the older books from the writing of Charles Holmes,
which is a resident during a brook time, he actually remembers seeing a pedal hanging near a coffin of a young Brawan boy during a funeral at Long Tegin. Secondly, pedal is also used to decorate salong. Salong is actually used to keep the body of the aristocrat. So beside pedal itself, you can also find other items such as basket or mats. These are actually considered as the necessary items for the use of the deceased in the afterlife. And all these items, including pedal itself, probably is belong to the deceased itself or as a gift from his or her family. Kematian akan diratapi oleh ahli keluarga yang tersayang. Kehilangan insan tercinta ialah satu kejadian yang tidak diingini semua. Namun begitu, tiada siapa yang dapat menghalang takdir. Andai sudah masa ajal tiba, maka perlulah untuk berpisah. Segala kemewahan si mati akan dibawa ke alam kematian. Inilah bekalan sepanjang perjalanan nanti. Dikatakan untuk melalui perjalanan panjang itu, si mati perlu menggunakan satu sampan istimewa. Seolah-olah roh orang yang mati itu telah dihanyutkan sampai ke satu dunia lain. Itu perahu kecil, dakan, makanan dihanyutkan. Dan kebiasaannya orang kampung, komuniti Melanau, bila dia tengok ada perahu kecil yang dihanyutkan, tidak ada satu orang pun berani nak mengusik perjalanan perahu-perahu kecil itu. Sebab orang tahu yang itu adalah untuk roh orang yang mati berpindah ke dunia satu lagi. Sungai di alam kematian ini ialah satu sungai yang panjang. Perjalanan ini akan mengambil masa berhari-hari sebelum si mati menemui penempatan istimewa di alam kematian. Si mati akan ditemani oleh roh hamba yang sangat setia dengannya, supaya perjalanan yang panjang itu nanti akan menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Dayung belian ini amat berguna di alam kematian itu nanti. Selain daripada kegunaan untuk berdayung menyelusuri sungai kematian, dayung ini juga digunakan sebagai tanda golongan itu sebagai aristokrat. Dayung ini tiada fungsi lain melainkan untuk menunjuk kemewahan. So dayung untuk perempuan ni sebenarnya dia tak ada fungsi sebenarnya. Dayung ni dia orang bawa masuk dalam perahu tapi dia orang tak mendayung pun, sebagai perhiasan sahaja. Bayangkan anak orang aristokrat atau isteri orang aristokrat masuk dalam perahu, takkan dia nak mendayung. Dia beraksi saja. Itu pandangan pribadi saya lah. Dipercayai juga dayung ini tujuannya untuk perjalanan dalam sungai. Sekiranya dayung yang lebih besar digunakan oleh lelaki untuk perjalanan dalam sungai yang lebih besar dan tujuan yang lebih jauh. Women actually use pedal to travel between their house and the paddy field. For the men, the pedal usually is larger in size to travel in a big river. So the dayung here actually is portrayed as an important item while living in the long house. So beside this one pedal, we actually selected another 7 pedal. So the difference is this pedal, if you can see, it actually has a T-shaped handle, and you can notice the carving on the shaft and also on the upper part of the otter tail blade. Warisan artifak ini disimpan di tingkat 3 Museum Sarawak. Di sinilah tempat pameran untuk menyatakan hubungan manusia dan alam. Anda boleh melihat keunikan seni sekiranya berkunjung ke Museum Sarawak.